Di antara anggaran kos pembinaan yang dikemukakan sebanyak 5.3 bilion oleh CHEC, iaitu China Harbour, berbanding dengan 4.3 bilion oleh UEM. Pasukan petugas khas dengan bantuan firma Zaidin Link telah memperakukan kos pembinaan JPP kedua sebanyak 4.3 bilion dan tidaklah yang dicadangkan oleh CHEC. Tidak termasuk peruntukan untuk VOP, Variation of Price, kerana harga pasaran untuk barang-barang keluli, item keluli, diesel, simen dan pengukuran kerja-kerja cerocok mungkin berbeza-beza mengikut harga pasaran. Berhubung dengan pernyataan yang berhormat Bukit Bendera mengenai projek ini sebagai projek kebajikan korporat oleh UUM, ingin ditegaskan di sini bahawa kerajaan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat sebagai yang diutamakan atau didahulukan dalam merencanakan projek-projek pembangunan termasuk pembinaan Jambatan Pulau Pinang Kedua, JPP Kedua. Percayalah yang berhormat, justru itu pelaksanaan projek JPP Kedua adalah bagi menyediakan sistem penyuraian trafik yang lebih berkesan kepada rakyat Pulau Pinang, yang mana dalam jangka masa panjang akan memberi impak yang positif kepada pembangunan sosioekonomi yang lebih menyeluruh, khususnya di bahagian selatan dan barat daya Pulau Pinang, seperti mana yang berhormat sendiri telah memasuk dalam soalan ucapan penangguhan. Oleh demikian, projek ini tidak sama sekali boleh ditafsir sebagai kebajikan korporat kepada UUM kerana melibatkan CHEC Construction Malaysia Sdn Bhd sendiri. Separuh daripadanya akan dikendalikan oleh sebuah syarikat dari negeri China yang akan memberi membiayai pinjaman dengan kadar bunga yang begitu rendah, 3%. Baik, inilah hakiki sebenarnya. Pendirian kerajaan ini adalah amat jelas apabila membuat keputusan untuk membatalkan, saya ulang, membatalkan kelulusan prinsip terdahulu untuk melantik UUM Berhad sebagai syarikat konsesi, dan sebaliknya menubuhkan Jambatan Kedua Sdn Bhd, iaitu JKSB, iaitu sebuah Special Purpose Vehicle dengan izin yang dipertua, yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan, iaitu Menteri Kewangan. Diperbadankan bagi mengambil alih peranan konsesi, yang berbahagia Tan Sri Zaini telah dilantik sebagai pengarah urusan oleh kerana latar belakang beliau sebagai ketua pengarah bahagian JKR, electrical, bagi syarikat konsesi yang baru ini. Langkah ini dibuat oleh kerajaan bagi memastikan kos operasi dan penyelenggaraan termasuk kos overhead dengan izin dapat diminimumkan dan faedah penjimatan yang diperolehi dapat dipulangkan kepada rakyat dalam bentuk pengenaan kadar tol yang kompetitif dan setara dengan kadar tol di Jambatan Pulau Pinang yang sedia ada. Ini jambatan kedua. Kita tidak mahu ada perbezaan antara yang lama dengan baru kerana ini akan membebankan rakyat. Jumlah penjimatan yang diunjurkan berdasarkan model pelaksanaan yang baru ini adalah sebanyak ringgit Malaysia 9.1 bilion, iaitu dalam bentuk pengurangan kos operasi dan penyelenggaraan sepanjang tempoh konsesi. Kerajaan juga dapat melaksanakan kerja-kerja di darat secara tender, iaitu sebanyak 750 million yang akan ditenderkan. UUM terpaksa rundingan sebegitu dibuat oleh kerana kepakaran mereka dalam pembinaan jambatan yang terlebih dahulu, dan China Harbour kerana kemudahan kewangan yang telah dipanjangkan dan dimajukan untuk projek ini. Okey, mengambil kira kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh CHEC dan UUM, CHEC Construction dan UUM Builders telah dilantik sebagai kontraktor masing-masing bagi package 1, iaitu untuk substructure dan main span, dan package kedua untuk superstructure. Pengagihan kontrak bagi ketiga-tiga package, termasuk package ketiga bagi kerja-kerja darat, land dengan izin, dibuat berdasarkan kos pembinaan keseluruhan sebanyak 4.3 bilion keseluruhannya. Dalam pada masa itu, nilai kontrak yang dipohon oleh UUM adalah sebanyak 1.85 bilion berdasarkan anggaran kos asal yang dikemukakan dan bukannya
ya, sebanyak 2.1 bilion seperti mana yang didakwa dalam soalan yang berhormat tadi. Okey. Maka saya jelaskan angka yang betul tadilah. UUM juga telah menerima tawaran akhir pada nilai kontrak 1.55 bilion tanpa peruntukan BOP, variation of price dengan izin. Dengan demikian, kos pembinaan JKKP kedua, JPP kedua, maafkan, ditetapkan pada 1.55 bilion tanpa BOP bagi pakej pihak UUM. Melalui model pelaksanaan ini, penglibatan UUM dalam JPP kedua adalah sebagai kontraktor yang terhad untuk tempoh pembinaan sahaja. Yang dipertuak dengan penjelasan ini, Yang Berhormat Bukit Bendera dan ahli Dewan yang mulia ini diharapkan maklum bahawa fakta-fakta mengenai harga terlampau dan dakwaan kerajaan mengutamakan kebajikan korporat, satu istilah baru. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Bukit Bendera adalah tidak tepat dan terkebelakang. Sekian, terima kasih.